Selamat pagi anak-anak 4 inovasi dan juga 4 dimensi. Ahad 28 Jun, bab 5 rangkaian dalam teori graf. Kita berada dalam praktis komprehensif, iaitu latihan akhir bagi tajuk rangkaian dalam teori graf. Kita sebenarnya dah habiskan semua konsep-konsep yang perlu dipelajari. Jadi objektif pembelajaran hari ini kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian dalam teori graf. Jadi kriteria kejayaannya ialah mengaplikasikan konsep rangkaian dalam teori graf dalam menyelesaikan masalah praktis komprehensif. Jadi sebelum kita pergi pada latihan praktis komprehensif, kita buat sedikit imbasan semula. Kita buat imbasan semula apa yang telah kita pelajari. Yang pertamanya kita dah belajar tentang graf mudah. Okay. Perbezaannya dengan graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepinya ialah graf mudah tengok garisan tepinya ialah garisan lurus. Okay? Dan tidak ada gelung ataupun berbilang tepi. Okey, ini dikenali sebagai berbilang tepi. Ada dua tepi. Ada dua tepi. Tetapi bagi graf mudah dia hanya ada satu tepi yang menggabungkan antara sepasang bucu. Sepasang bucu maksudnya dua bucu. Antara dua bucu hanya satu tepi yang menghubungkannya. Okey, tetapi bagi yang mempunyai gelung dan berbilang tepi, contohnya ini ialah berbilang tepi. Berbilang tepi maksudnya ada dua tepi yang mengaitkan dua bucu tersebut. Okey, ini ialah gelung. Gelung dalam bentuk bulat. Okey, setiap gelung ada dua darjah. Okey, kita juga boleh cari darjah dengan menggunakan formula 2i. Dua darab bilangan tepi. Okey, kita juga telah pelajari graf tidak terarah dan juga graf terarah. Perbezaan antara graf tidak terarah dengan graf terarah ialah dari segi anak panahnya. Bagi graf terarah dia ada anak panah yang menunjukkan arah. Bagi graf yang tidak terarah tidak ada anak panah. Okey, kita tengok contohnya PQ. PQ. Bagi tepi ini kita boleh tulis dalam bentuk P, Q ataupun Q, P. Sebab dia tidak ada arah untuk tepi yang ini. Tetapi kalau saya letak P dan Q macam ni. Okey, bagi tepi ini yang menunjukkan arah ke P, saya perlu menulis Q dulu pergi kepada P. Okey, arah ini ialah Q, P. Kalau saya tulis PQ, salah. Sebab dia bergerak daripada arah PQ ke P. Q ke P. Jadi itu adalah graf terarah yang telah kita pelajari. Hari ini hanya imbasan semula saja sebelum kita pergi pada bahagian penyelesaian masalah. Okey, kita tengok juga subgraf. Perkataan subgraf ialah graf yang diberi merupakan sebahagian atau keseluruhan daripada graf yang asal. Contohnya yang warna kuning ni ialah graf asal. Okey, yang di bawah ni adalah subgraf. Cuba lihat bucu Q dengan bucu P, dia tidak boleh berubah kedudukan. Bagi subgraf dia tidak boleh berubah kedudukan. Kalau Q kat sini kita kena lukis Q kat situ juga. Kalau R kat sini, R kat sini juga. Okey, dia tidak boleh berubah kedudukan. Bucu ataupun tepi tak boleh ubah kedudukan. Kita hanya lukis sebahagian ataupun keseluruhan seperti mana graf yang asal. Okey, itu maksudnya subgraf. Baiklah, kita pergi kepada pokok. Selain daripada subgraf kita belajar tentang pokok. Pokok dia hanya ada satu tepi yang mengaitkan antara dua bucu. Okey, dan kalau bucunya ialah n, kalau bilangan bucu sama dengan n, tepi dia mesti sama dengan n tolak 1. Okey, kalau bilangan bucunya ialah 10, maka tepinya mesti 9. Kriteria ini mesti dipenuhi. Okey,
Sekiranya dia ada berbilang tepi, dia bukan lagi pokok. Dia bukan lagi pokok. Kalau ada gelung pun dia bukan lagi pokok. Pokok hanya ada satu tepi yang mengaitkan antara dua bucu. Okey. Okey, next kita belajar graf yang berpemberat dengan graf yang tidak berpemberat. Okey, kita lihat graf yang berpemberat. Graf yang berpemberat, okey, tepi ni akan memberitahu kita maklumat. Dia ada nilai ataupun maklumat di bahagian tepinya. Dia boleh mewakili jarak, kos, masa, nama, kegemaran. Okey, maksudnya bahagian tepi memberikan kita maklumat ataupun nilai ataupun kita panggil sebagai pemberat. Okey, bagi graf yang tak berpemberat, bahagian tepinya tidak mewakili nilai ataupun maklumat tertentu. Dia hanya menghubung kaitkan seperti dalam carta organisasi, hierarki. Okey. Jadi itu yang telah kita pelajari bagi sepanjang topik 5 ini. Jadi hari ini kita nak sambung bahagian praktis komprehensif soalan nombor 4, 5 dan 6. Tolong rujuk buku teks 148 hingga 149. Bagi yang tiada buku teks, seperti biasa, kita perlu cikgu sediakan soalan dalam slide yang cikgu share dalam Google Classroom dan juga Telegram serta WhatsApp kelas. Okey, cuba rujuk soalan nombor 4. Cikgu akan bagikan sedikit tips untuk menjawab soalan 4, 5 dan 6. Raja di sebelah menunjukkan graf terarah. Graf terarah dia ada arah. Okey, gariskan. Dan rumah Lani di A, rumah Lani di A. Kita tengok Lani, rumah dia di A. Okey. Ke sekolah. Ini ialah sekolah di E. Jadi jalan perbandaran diberi BE, B ke E, B ke E ialah jalan perbandaran. Okey, ini ialah jalan perbandaran. Maksudnya dia akan melalui kawasan bandar. Okey. Dan tepi AB, A ke AB, AC, CD serta D ke E ialah jalan dalam kawasan perumahan. Jalan dalam kawasan perumahan. Cadangkan laluan terbaik yang boleh dipilih oleh Lani untuk pergi ke sekolah dengan bicycle. Berikan justifikasi anda. Soalan ini memerlukan anda berfikir dan memberikan justifikasi terhadap jawapan anda. Sekiranya anda ada Lani, anda nak pilih yang mana satu? Okey, kalau Lani melalui kawasan bandar, dia akan, kalau bandar kita perlu buat, kalau dia melalui bandar, dia perlu melalui jalan 400 meter tambah lagi laluan 1.1 kilometer. 1.1 kilometer. Dia akan menjadi 1.5 kilometer. Sekarang kita kena buat jalan kerja untuk membandingkan jawapan. Okey, kalau dia lalu kawasan perumahan, katakan dia lalu kawasan perumahan, dia akan lalu mana? Dia akan lalu AC 350 tambah 800 meter. Ini 800 meter. Lepas tu barulah sampai sekolah 650 meter. So jumlahnya sama dengan berapa? Jumlahnya akan sama dengan 1,800 meter ataupun bersamaan dengan 1.8 kilometer. Okey. Jadi kalau dia melalui bandar, jalan yang lebih cepat, lebih dekat. Okey. Tetapi
Antara 1.5 km dengan 1.8 km. Anda nak mencadangkan yang mana satu? Bezanya hanya 300 meter sahaja. Bezanya hanya 300 meter saja. Jadi cikgu nak anak-anak semua bagikan saya cadangan. Cadangan anda hanya boleh bandar ataupun anda pilih kawasan perumahan dan beri saya justifikasi jawapan anda. Maksudnya kalau anda pilih bandar, kenapa? Kalau anda pilih kawasan perumahan, kenapa anda pilih kawasan perumahan? Okey, jadi rangkaian dalam teori graf ini sebenarnya membantu kita membuat keputusan dalam kehidupan harian. Dan bila kita membuat keputusan dalam kehidupan harian, kita kena memberikan justifikasi kenapa kita memilih jawapan ataupun pilihan tersebut. Okey, sekiranya ada pilihan lain, kenapa kita tak pilih pilihan B? Ataupun kenapa kita tak pilih pilihan C? Okey, jadi jawab soalan 4 ini belum lengkap lagi. Tolong pilih salah satu laluan dan berikan justifikasi kenapa anda semua memilih laluan tersebut. Okey, jadi cikgu tinggalkan soalan 4, tolong lengkapkan. Kita pergi kepada soalan 5. Kita pergi kepada soalan 5. Soalan 5 agak panjang soalannya. Okey, tolong baca dulu soalan 5. Graf terarah dan berpemberat. Graf ini ada arah dan juga ada pemberat. Bayaran tiket dan masa perjalanan. Okey, ada dua jenis pemberat di sini. Satu pemberat ialah bayaran, satu pemberat ialah masa. Okey. Diberi bucu S ialah destinasi yang ditujui dari bucu P. Kita bermula daripada bucu P, dan S ialah destinasi. Okey, dapat saja soalan, conteng saja soalan tersebut. Okey, sekarang bucu Q dan bucu R ialah lapangan terbang transit. Transit dan tolong baca maklumat betul-betul. Sekiranya dia transit di setiap lapangan terbang, dia perlukan masa 45 minit bagi setiap lapangan terbang. Okey, masa transit ialah 45 minit. Sekarang nyatakan laluan yang paling murah. Nyatakan laluan yang paling murah. A1. A1 kita kena cari step by step tau. Saya perlu mula daripada P. Katakan saya mula daripada P. Saya pergi kepada R. Lepas tu saya pergi kepada S. Katakan saya ikut laluan ni P pergi kepada R, pergi kepada S. So, di P pergi pada R nilai 130. R pergi kepada S 65. Okay. So, jumlah saya perlu cari jumlah akan sama dengan RM 130 tambah RM 65. So, sama dengan RM 195. Saya tak boleh cari hanya satu jawapan saja. Saya juga perlu cari laluan yang kedua. Katakan laluan kedua ini, saya pilih P pergi kepada Q. Okey, P pergi kepada Q. Harganya RM50. Q pergi kepada S, harganya 115. So jumlah kat sini RM 50 tambah RM 115. So jumlahnya RM 165. Jadi tengok harganya lebih murah. Tetapi saya belum boleh buat keputusan sebab ada laluan yang belum saya lalui. Tadi laluan macam ni kan? Okey. Ada lagi satu laluan yang belum kita lalui iaitu
pergi kepada Q, Q pergi pada R. Yang ni kita nampak terus. Yang ni kita nampak terus tau. So saya nampak, saya tak payah buat Yang ni P pergi kepada S, saya nampak terus RM200. Saya tulis dulu. Okey. Ada laluan lagi, laluan yang keempat iaitu, dah tak ada tempat tulis, saya tulis dekat atas ni sini. Saya tulis kat sini. Iaitu P pergi kepada Q. P pergi kepada Q, RM50. Q pergi kepada R, RM45. R pergi kepada S, RM65. So sekarang jumlah kat sini ialah RM50 tambah 45 tambah 65 sama dengan RM160. So antara empat laluan ini yang mana paling murah? Tolong buat keputusan sendiri sebab cikgu buat 4 tau. Jadi anda juga kena buat 4 sebab ada 4 kemungkinan di sini. Ada 4 kemungkinan di sini. Okey, jadi kita dah pilih inilah yang paling murah kan, 160. Jadi tolong terangkan laluan P ke Q, Q ke R, R ke S yang kita pilih. Okey, sebab harganya adalah laluan yang paling murah. Okey, tolong tengok pula 5A1 dah, 5A2. Laluan yang mengambil masa perjalanan yang paling singkat. Laluan yang mengambil masa perjalanan yang paling singkat. Ada juga 4 kemungkinan, ada 4 kemungkinan juga. Macam harga tadi, A2 saya buat di A2, saya ikut yang ni, saya ikut yang asal ni. P pergi kepada R, R pergi kepada S. Yang ini tau, yang kita buat yang pertama ni. Cikgu tak pandang. Okey, P pergi pada R, 1.5 jam. R pergi pada S, 1.1 jam. Jumlah. Sebelum kita buat, jangan lupa kalau dia transit, tambah lagi 45 minit. 1.5 jam, tambah 1.1 jam, tambah, ini 1.5 45 minit ini bersamaan dengan 45 bagi dengan 60 sama dengan 0.75 jam. 0.75 jam. Sebab semuanya dalam unit jam, jadi kita tukar 45 minit ke dalam bentuk jam. Jadi 45 minit bagi dengan 60, kita akan dapat 0.75 jam. 0.75 jam. Kenapa kita tambah 0.75 jam? Sebab DR ini merupakan lapangan terbang transit. Di setiap lapangan terbang transit, dia akan berhenti 45 minit. So, berapa jumlahnya? Okey, apa yang perlu anda buat? Apa yang perlu anda buat ialah sekarang cikgu baru buat A2 untuk laluan pertama. Tadi kita ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, tolong buat yang ini pula. Tetapi tukarkan ke dalam bentuk masa. Kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga memang ada direct jawapan 3 jam. 3 jam. Sebab dia terus laluan 3 jam. Okey, ini 3 jam. Kemungkinan yang keempat, tolong buat yang ini pula. Tapi tukarkan ke dalam bentuk jam pula. Okey, tukarkan ke dalam bentuk jam dan tolong bandingkan berapakah jumlah masa perjalanan bagi setiap satu. Jangan lupa kalau dia berhenti di R, tambah lagi 0.75 jam. Kalau dia berhenti di Q, tambah lagi 0.75 jam. Kalau dia berhenti di Q,
tambah lagi 0.75 jam, berhenti di R, tambah lagi 0.75 jam. Jadi cari semua jumlah masa perjalanan bagi perjalanan yang pertama, kedua, ketiga, tak perlu cari, ada direct masa, keempat. Okey, barulah buat keputusan laluan mana yang paling singkat. Okey, ini lengkapkan sendiri juga. Okey, selepas kita dapat jawapan A1 dan A2. Selepas kita dapat A1 dan A2. Okey, barulah kita pilih kos yang optimum. Optimum tidak semestinya kos yang paling rendah. Optimum tidak semestinya kos tersebut kos yang paling rendah. Tidak. Kos optimum ialah macam dia tak beza sangatlah dengan kos yang paling rendah tersebut. Tetapi dia membantu kita menjimat masa. Okey, laluan mana yang akan anda pilih, berikan justifikasi. Okey, antara 4 laluan tadi, kita ada 4 pilihan tau. 4 laluan tadi, pilih satu dan berikan justifikasi kenapa laluan tersebut dipilih. Kosnya macam mana, masanya macam mana. Okey? Jadi tolong berikan cikgu jawapan yang paling baik untuk 5B. Okay, 5B kena tengok kos dan juga tengok masa sekali. Barulah anda pilih mana satu yang paling baik, laluan yang menjimat kos optimum lah dengan masa yang terbaiklah perjalanan tersebut. Okey, menjimatkan masa dan sebagainya. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Bagi soalan nombor 6, bina 4 persamaan linear. Okey, bina 4 persamaan linear bagi graf terarah di bawah. Diberi X5 sama dengan 15. X5 kat sini, lengkapkan sama dengan 15. Sebab dia dah bagi, so kita tulis terus. Soalan kata cari X1, X2, X3, X4 dan ada tips yang diberi dalam soalan. Dia kata jumlah, ini ialah jumlah, jumlah darjah masuk sama dengan jumlah darjah keluar. Okey, jumlah darjah masuk sama dengan jumlah darjah keluar. Okey, sekarang saya mulakan di A. Kalau saya mula di A in. A in ialah arah anak panah masuk. Arah anak panah yang masuk ialah yang ini. 11. A in sama dengan 11. Saya tulis A out. A out ialah keluar. A out ialah keluar. Keluar daripada A ada X2 tambah X1. Ada X2 tambah X1 ataupun X1 tambah X2. Okey, sekarang saya tengok B pula. B in. Saya tengok B in yang masuk ini. Pada titik B ini, pada bucu B ini, yang masuk ialah X4. B out, yang keluar 11 dan juga X3. Maksudnya X3 tambah 11. Seterusnya, saya buat pula untuk C. Okay, C in kita tengok in bagi C ada X3 dan juga X2. X2 tambah X3. C out keluar kan?
10 dan 10. 10 tambah 10. Ataupun sama dengan, kita permudahkan 20 terus. Okey, seterusnya. C, dah. Kita tengok D pula. D in, kita tengok yang masuk D adalah X1 tambah 10. Okey, D out ada keluar X5 dan telah diberi 15. Okey, sekarang kita buat pula untuk yang seterusnya DE. In ada 10 dan juga ini in ke tak berapa nampak. Okey, in ada 10 dan juga 15. Masuk kan? Okey, 10 tambah 15 sama dengan 25. Kita buat terus. Yang boleh buat terus, kita buat terus dulu. Okey. Next, kita ada E out. In 10, 15. E out ada X4. Okey. Daripada A, B, C, D, yang mana lebih mudah kita selesaikan dulu? Yang mana? Kalau saya selesaikan A ada 2, X1 dan X2 yang saya tak boleh selesaikan. Kalau saya tengok B ada X4, X2, X3 yang saya tak boleh selesaikan serentak. Okey, kalau saya tengok C, kalau saya tengok bucu C ada X2 dan X3 saya tak boleh buat serentak. Sekarang saya tengok D, okey. Kita tengok D saya boleh buat serentak. Saya boleh cari X1 terus. X1 tambah 10. Sebab dia kata in sama dengan out. Sama dengan 15. Maka 10 pindah ke arah bertentangan, tinggal X1 sama dengan 15 tolak 10. Maka saya dapat X1 sama dengan 5. 5 Okey. So, apa lagi yang boleh kita buat? Ini dah, X1 dah. Saya check E. Boleh tak saya buat E pula? Bahagian E, ya, saya boleh buat terus. X4, dia tulis X4 sama dengan X4 sama dengan 25 terus. Okey. Sekarang saya dah ada X1, X4. So, saya boleh selesaikan bahagian A kan? Saya boleh masukkan dalam ni. Okey. Maksudnya saya dah ada nilai X1. So, saya keluarkan. Untuk A, X2 tambah X1 sama dengan 11. Saya dah ada X1. X1 ialah 5. Ini ialah 5. So, X2 tambah 5 sama dengan 11. X2 sama dengan 11 tolak 5. X2 sama dengan 6. Okey. So, saya ada X1, X4, X2. Okey. X3 tolong buat sendiri. Okey, tolong buat untuk X3. X3 macam mana nak cari? Buat sendiri. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang X3 buat sendirilah. Tengok ini ialah tips yang diberikan. Dia kata jumlah darjah in masuk sama dengan jumlah darjah keluar. Okey. Jadi jumlah pemberat bagi yang masuk dalam setiap bucu adalah sama dengan jumlah pemberat yang keluar daripada bucu. Okey, jadi selesaikan soalan 4, 5 dan 6. Jadi itu sahaja latihan untuk hari ini. Selamat belajar dan jaga kesihatan. Kita jumpa lagi pada hari Selasa.